Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa innal asdiqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, dengan izinnya dapat lagi kita bersua dalam tazkiyah Ramadan, anjuran ikram negeri Pahang. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi yang barakah ini, 12 Ramadan, anak akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu tajuk yang sangat menarik bagi kita supaya kita sama-sama muhasabah dalam diri kita sepanjang kita menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan at-taqwa. Bagaimana kita ingin mencapai at-taqwa? Bagaimana kita menjurus amalan kita itu kepada at-taqwa? At-taqwa secara ringkas, kalau kita definisikan taqwa itu secara mudah, maka ada satu perkataan yang sesuai dan sangat mudah untuk kita fahami, iaitu taqwa itu adalah patuh. Bagaimana kita mematuhi segala yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita mematuhi apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan at-taqwa, bagaimana kita mematuhi tersebut, ada 3 kaedah sahaja. Yang pertama, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, kita nikmati. Yang kedua, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah apa yang Allah dan Rasulnya larang, kita jauhi. Jadi kalau kita tengok beberapa konsep takwa digariskan dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kita akan melihat ada beberapa persoalan yang timbul, dan antaranya adalah apakah amalan soleh yang menjurus kepada at-taqwa itu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang bermaksud, itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya dan menjadi petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Dalam ayat tersebut, Allah menyebut bagi orang yang bertakwa, iaitu lil muttaqin, kepada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan orang bertakwa. Jadi ayat seterusnya, iaitu ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan yang kelima, ada diperincikan apakah amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan al-muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iaitu orang yang beriman. Orang yang terus-menerus meningkat imannya. Itu adalah asas kepada orang bertakwa. Iman itu sentiasa diperbarui dan sentiasa meningkat dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, dan mereka berusaha mendirikan solat dengan sempurna. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
Okay, yang kedua, mereka iaitu orang yang bertakwa tadi sentiasa berusaha mendirikan solat dengan sempurna. Kemudian yang ketiga ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu mereka berinfak. Kemudian yang seterusnya adalah yang keempat wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Jadi amalan yang menjurus ataupun elemen-elemen takwa yang perlu kita kuasai dan perlu kita amalkan sentiasa adalah 3 perkara. Okay, yang pertama, rajin solatnya. Yang kedua, rajin infaknya. Dan yang ketiga, rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Okay, sama ada sekadar membaca ataupun memahami dan ataupun kita boleh juga mentadabbur makna yang ada di sebalik Al-Quran. Baik, jadi kesimpulannya adalah orang takwa itu menjadi orang yang berhasil menjadi orang yang bertakwa apabila mereka beramal dengan amal-amal tersebut. Okay, yang mana kita sebut tadi, yang pertama rajin solatnya, rajin infaknya dan juga rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita ditemukan dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengan 3 amalan tersebut dan akhirnya kita tergolong dalam golongan yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, okay, kalau kita tengok dalam bulan Ramadan dan kalau kita bandingkan diri kita sendirilah, okay, tidak perlu mencerita kepada orang lain. Kalau kita bandingkan diri kita sendiri sebelum Ramadan dan selepas Ramadan, okay, mungkin pada sebelum Ramadan kita hanya menumpukan kepada ibadat-ibadat yang wajib tanpa mengira yang sunat. Okay, bahkan apabila tibanya bulan Ramadan, kita memikirkan apa yang perlu kita tambah. Jadi yang rumusan yang kita boleh buat secara ringkas, okay, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, okay, golongan muttaqin ini sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti dan juga kuantiti amal soleh. Okay, mudah-mudahan apa yang mereka beramal itu menjadi suatu amalan dan membawa kepada ketakwaan. Ini yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun Allah telah menggariskan perkataan la'allakum tattaqun dalam firman yang mensyariatkan kewajipan berpuasa. Jadi untuk dalam bulan Ramadan, dalam tempoh 30 hari, okay, bulan Ramadan ini boleh menjanjikan kepada kita ketakwaan apabila kita betul-betul beramal dengan amalan tersebut. Bahkan kita harus mengambil ruang dan peluang dalam tempoh yang singkat ini untuk melatih diri kita beramal dengan 3 tersebut. Mudah-mudahan dia menjadi satu amalan yang berterusan sehingga ke Ramadan akan datang ataupun sehingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang takwa itu apabila masuknya bulan Ramadan, okay, mereka telah bersedia, okay, dengan persiapan mental, persiapan fizikal, persiapan rohani ataupun spiritual untuk menghadapi setiap hari yang berlalu dalam bulan Ramadan. Dan kita apalah kurangnya, apalah silapnya kalau kita sama-sama menilai diri kita. Hari ini sudah Ramadan yang ke-12. Okay, Ramadan yang ke-12. Okay, telah berlalu 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Adakah momentum kita, okay, pada awal Ramadan sehingga ke hari ini semakin bertambah ataupun semakin berkurang ataupun hanya pada mendata sahaja, iaitu sama sahaja pada setiap kali kita bertemu Ramadan.
Jadi suka untuk ana kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu hadis yang masyhur yang kita selalu dengar apabila tibanya bulan Ramadan, iaitu man qama Ramadan. Okay, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Okay, barang siapa, okay, mafhumnya, barang siapa yang mendirikan Ramadan, okay, menghidupkan Ramadan, ghufira ma taqaddama min dzambi, okay, iman wa ihtisaban. Okay, secara penuh keimanan dan penuh muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan, okay, semua dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi untuk mencapai elemen takwa itu tidak hanya fokus kepada rajinnya solat. Okay? Ada lagi dua elemen, iaitu infak dan juga Al-Quran. Jadi seperti yang saya sebut tadi, untuk menjadi orang takwa itu bukanlah hanya kepada bulan Ramadan. Okay? Sebab apabila kita berfikiran sedemikian, maka kita akan dibimbangi, okay, akan menjadi suatu istilah yang kita namakan sebagai hamba kepada Ramadan, sedangkan kita adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pemahaman ini perlu diperincikan bahawa setiap kali tiba bulannya Ramadan, kita bukanlah hanya beribadah sedemikian. Maknanya bila tibanya bulan Ramadan, kita akan meningkatkan kualiti solat kita, infak kita dan sebagainya. Tetapi semua perkara tersebut perlu ditingkatkan secara berterusan sehinggalah kita dijemput Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okay, dalam ayat tentang puasa tadi, okay, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, perkataan tattaqun yang digariskan dalam Al-Quran dalam ayat tersebut adalah dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan dalam konsep bahasa Arab, okay, fi'il mudhari' ini membawa erti waktu semasa. Okay, waktu semasa, iaitu bulan Ramadan lah. Okay, pada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, kita boleh mencapai tattaqun. Jadi kalau kita tengok perkataan tattaqun itu tidak kenal waktu. Maknanya tidak hanya terhad kepada bulan Ramadan, bahkan ma ba'dahu, iaitu selepasnya, sama ada bulan Syawal ataupun sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan seterusnya, ataupun sehingga kita berjumpa Allah Azza wa Jalla. Jadi orang bertakwa itu ataupun al-muttaqi diukur. Okay, diukur sejauh mana, okay, sejauh mana mereka mempersiapkan persiapan mental dan juga fizikal serta spiritual dalam menjalani ibadah Ramadan sepanjang 30 hari. Baik, itu yang pertama, berkaitan dengan elemen takwa. Kita perlu rajin solat dan meningkat kualiti solat kita, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Dan sebolehnya, okay, sebolehnya cuba kita ambil sedikit masa untuk kita senaraikan, okay, satu senarai solat-solat yang perlu ditingkatkan kualitinya. Maksudnya perlu solat bila tiba waktunya. Contohnya kalau sebelum ni pada waktu siang kita tak pernah sembahyang duha, mungkin kita boleh tulis kat tu sembahyang duha pun kena solat. Kemudian solat sunat rawatib, iaitu sama ada qabliyah dan juga ba'diyah. Kemudian pada malamnya kita ada solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Dan kemudian sepertiga malam kita ada qiyamul lail ataupun solat sunat tahajud sebelum kita bersahur. Dan itulah orang kata susunan ataupun garis panduan bagaimana kita menyusun amalan-amalan yang solat tadi, yang mana boleh sekiranya kita sentiasa amalkan amalan tersebut, mudah-mudahan ia membawa kepada al-muttaqin itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Secara umum, infak ia bukan terhad kepada mata wang. Infak boleh juga dalam bentuk material, benda, motivasi dan sebagainya. Yang mana kita boleh berinfak, sama ada infak masa, infak usaha, infak harta dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam situasi kita pasca COVID ke tak, masa dalam konteks COVID-19 ni, daripada tahun lepas ni ke tahun ni, banyak halangan-halangan, banyak kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang kita sendiri alami, hatta jiran tetangga kita pun mengalami kesukaran yang sama. Jadi apa salahnya dalam bulan mulia ini kita rajinkan diri kita menginfak. Sekiranya tidak mampu dalam bentuk wang, maka kita infak dalam bentuk material seperti memberi pekerjaan ataupun apa sahaja yang termampu oleh kita. Dan penting untuk kita melihat situasi tersebut bukanlah hanya sekadar beban kepada mereka, tetapi kita perlu melihat dan bertanya kepada iman yang ada dalam diri kita, apakah yang boleh kita bantu kepada mereka yang mengalami kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Dan itu adalah, dan bantuan yang kita berikan kepada mereka itu adalah dinamakan sebagai infak yang bukan berbentuk wang ringgit. Dan sekiranya kalaulah kita sebelum tibanya Ramadan pun telah berjinak-jinak, telah melatih diri kita untuk berinfak dalam rupa sedemikian, jadi tidak mustahil apabila tibanya bulan Ramadan, dan Alhamdulillah sekarang pun kita memang telah masuk dalam bulan Ramadan. Kenapa tidak kita tidak mengambil peluang untuk berinfak? Dan mudah-mudahan apabila kita kekalkan sikap kita yang suka ataupun rajin berinfak, sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun material, harta benda, itu akan menjadikan diri kita terus istiqamah dan akhirnya melahirkan sifat at-tawaddu' dan juga tidak rakus dengan nikmat dunia. Jadi bila kita tidak memikirkan tentang dunia, tidak terlalu memikirkan tentang dunia, maka insya-Allah kita tidak akan dibebani dengan beban-beban yang ada. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentang rajinnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan seperti yang kita sedia maklum, kenapa kita perlu timbulkan persoalan, kenapa kita kena berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok Al-Quran ini adalah satu manual ataupun panduan hidup. Apa yang kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini, manualnya ada dalam Al-Quran. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kita kena jauhi, apa yang kita kena buat dan sebagainya. Jadi suka untuk ana kongsikan 5 tanggungjawab. 5 tanggungjawab Muslim ataupun individu Muslim terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik, yang pertama, tanggungjawab yang pertama adalah kita mesti beriman dengan Al-Quran. Kita mesti beriman dengan Al-Quran, yang mana dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan padanya. So, jadi kita beriman dengan sesuatu mukjizat yang betul-betul benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang meragukan langsung dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi apabila kita melihat setiap perkara yang ada dalam Al-Quran, apa yang Allah tegang kepada kita,
kita perlu mengamalkannya tanpa ragu, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membaca dan menghafal. Okay, membaca dan menghafal. Okay, ambillah sedikit masa ataupun sedikit ruang yang ada. Okay, sibuk macam mana pun kita, walaupun kita bukanlah seorang yang hafiz ataupun penghafal Al-Quran, why not, atau kenapa tidak kita menghafal, membaca dan menghafal surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Kita boleh mulakan dengan surah daripada juzuk 30, okay, seperti mana yang kita boleh amalkan dalam solat lima waktu kita, hatta dalam solat sunat, insya-Allah. Baik, yang ketiga adalah kita mempelajari dan juga memahami apa yang tersirat dalam Al-Quran. Itu pun tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus belajar dan memahami serta mengamalkanlah, okay, mempelajari dan memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Okay, mudah-mudahan kehidupan kita yang 24 jam masing-masing diberi masa yang cukup oleh Allah SWT untuk mencorak kehidupan mereka, adakah ke arah Islam ataupun ke arah sebaliknya. Dan yang keempat adalah mengamalkan isinya. Okay, selepas kita dah baca, menghafal, kemudian kita belajar dan memahami, kemudian kita perlu mengamalkan. Mengamalkan maknanya apabila apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita jauhi. Dan akhir sekali adalah tanggungjawab yang terakhir adalah mengajarkannya kepada orang lain. Okay, mengajarkannya kepada orang lain. Okay, penting untuk kita mengajar, terutamanya ahli keluarga kita, saudara, sahabat handal ataupun kaum kerabat yang terdekat, supaya sama-sama mempelajari Al-Quran dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti individu Muslim yang lain, iaitu kita boleh ringkaskan kepada 5. Yang pertama, kita mesti beriman. Yang kedua, kita mesti membaca. Yang ketiga, kita mesti memahami. Yang keempat, kita mesti beramal. Dan yang terakhir adalah kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi secara umumnya, kesimpulannya, elemen takwa, elemen takwa dalam tempoh bulan Ramadan ni, kita harus mengambil peluang untuk meningkatkan kualiti diri kita terhadap 3 amalan tersebut, iaitu yang pertama, rajin solatnya. Yang kedua, rajin infaknya. Dan yang ketiga ialah rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebelum anda habiskan tazkirah kita pada pagi ini, suka untuk anda berkongsi ganjaran. Ganjaran. Sebab kalau kita tengok manusia ni, manusia hatta diri kita sendiri, apabila melakukan sesuatu perkara, perlu melihat kepada ganjaran. Ganjaran. Kalau kita di sekolah, kalau untuk mendidik anak murid supaya rajin bertanya, kita telah sediakan hadiah pelbagai, air kotak sebagai contoh, gula-gula dan sebagainya, hatta hadiah sekalipun, dan itu boleh mendorong kepada mereka untuk berlumba-lumba, bertanyakan soalan ataupun menjawab soalan yang kita tanya. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan untuk mencapai takwa, Allah telah menggariskan beberapa perkara yang disebut sebagai ganjaran bagi orang yang bertakwa. Antaranya adalah dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sehingga yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa yang mafhumnya, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah menyediakan kepadanya makhraj. Makhraj, tempat keluar. Kalau kita biasa belajar ilmu at-tajwid, ustaz-ustaz kita akan kata makhraj. Makhraj adalah tempat keluarnya bunyi huruf tersebut. Jadi Allah menggunakan perkataan dalam bahasa Inggeris ni, biasa kita guna kalau di pintu-pintu hotel atau pintu-pintu tempat yang kawasan yang besar, dia akan tulis
exit ataupun keluar kan. So yang tanda hijau tu. So itu kita sebut sebagai makhraj. Okay, tempat keluar. Jadi ulama tafsir menggariskan makhraj ini kepada tiga benda. Okay, makhraj min kulli farajin. Yang pertama, yang kedua, makhraj min kulli hammin. Dan yang ketiga adalah makhraj min kulli ghammin. Iaitu jalan keluar daripada kesedihan, jalan keluar daripada permasalahan, kesulitan dan apa sahaja yang mana berkaitan dengan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu poin penting. Apabila kita bertakwa, Allah memberi jalan keluar kepada kita, insya-Allah. Baik, kemudian sambung kepada ayat yang seterusnya, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki kepada mereka dari tempat yang tidak disangka-sangka. Haitsu la yahtasib, tak sangka. Dapat Allah memberi rezeki. Rezeki ni secara umumnya bukanlah makanan. Rezeki ni ialah suatu nikmat yang Allah beri dalam pelbagai bentuk. Boleh jadi kesihatan, boleh jadi kelapangan, boleh jadi kesenangan, boleh jadi dimudahkan buat kerja, anak-anak jadi soleh dan solehah, anak-anak dengar kata dan sebagainya. Dan kita pun sihat walafiat boleh beribadah. Itu dinamakan sebagai ar-rizq ataupun rezeki. Okay, tadi apabila kita bertakwa, warzuqhu min haitsu la yahtasibu. Ganjarannya ialah Allah memberi rezeki daripada tempat yang tidak tersangka-sangka. Okay, dalam arti kata lain akan selalu datang kepadanya hal-hal ataupun perkara-perkara yang memenuhi keperluannya. Okay, sebagai contoh, kalau macam kita sendiri sebagai seorang cikgu di sekolah, kalau kita ada masalah berkenaan dengan pelajar, Allah datangkan sahabat-sahabat guru yang mahir dalam sesuatu bidang dan memberi nasihat kepada kita. Itu pun salah satu sebagai rezeki, iaitu rezeki. Baik, kemudian dalam ayat keempat, Allah menyebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah akan permudahkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Dan kata ulama tafsir tadi, ulama tafsir mengatakan bahawa ayat keempat ini mempunyai kaitan dengan ayat yang kedua. Yang kedua tadi Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian ayat keempat wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Boleh jadi makhraja ni dalam pelbagai bentuk. Tempat keluar ataupun jalan keluar kepada masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, untuk selesaikan masalah kewangan, kita kena berhutang dulu, kemudian masalah tersebut boleh selesai. Ataupun sebaliknya. Jadi dalam ayat keempat Allah menggariskan bahawa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah memudahkan urusan mereka yang bertakwa. Dan ayat yang seterusnya, wa may yattaqillah ayukaffir anhu sayyi'atihim wa ya'zimu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menghapuskan dosanya dan juga menggandakan pahalanya. Dan seperti hadis Nabi yang bermaksud wattabi' as-sayyi'atul hasanah tamhuha. Mafhumnya selalulah tutupi semua kesalahanmu yang lalu dengan amal-amal soleh. Maka amal soleh itu akan membersihkan dosa kita. Antara amal soleh yang perlu kita antara yang biasa kita buat amal soleh dalam menjalani kehidupan kita adalah berwudu, bersedekah dan berbakti kepada ibu bapa dan apa sahaja amal soleh sekiranya kita
beriman dengan hadis Nabi sebagaimana mana tadi, Nabi sabda, wattabi' as-sayyi'atul hasanah tamhuha. Okay, tutupilah semua kesalahanmu, tutupilah kesalahanmu ataupun perkara yang buruk yang kita buat tu dengan kebaikan. Okay, mudah-mudahan dia dapat dengan kebaikan tadi kita boleh menghapuskan dosa kita. Jadi alhamdulillah sekadar itu saja pada pagi ini, dan rumusnya adalah untuk mencapai takwa tadi, elemen takwa kita ada tiga. Tiga perkara yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan sangat sesuai dalam tempoh kita yang sedang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang pertama iaitu kita mesti rajin solatnya, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Yang kedua, rajin infak, tidak kira masa sama ada berupa wang ringgit ataupun material. Dan yang ketiga adalah rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Sama ada kita membaca, kita memahami, kita melihat makna, dan akhirnya kita mengajar Al-Quran tersebut kepada orang lain, terutamanya kepada ahli keluarga kita lah. Dan ganjarannya adalah Allah menyebut tadi, Allah akan memberikan kepada mereka yang bertakwa itu jalan keluar daripada kesusahan, kesulitan, permasalahan dan sebagainya. Dan jalan keluar yang disediakan oleh Allah itu insya-Allah lebih mudah urusannya. Dan ganjaran yang paling menarik adalah Allah memberi rezeki kepada mereka dalam apa jua bentuk, dan tidak terduga dari mana datangnya rezeki tersebut. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita mengambil manfaat daripada perkongsian yang telah kita berkongsi pada hari ini di bawah tajuk elemen takwa, dan kita juga mengambil ruang dan peluang. Hari ini dah 12 Ramadan, Ramadan yang ke-12, berbaki lagi 18 Ramadan. Mudah-mudahan sama-sama kita meningkatkan kualiti ibadah kita, kuantiti ibadah kita, dan akhirnya kita melatih diri kita menjadi seorang Muslim yang istiqamah dalam bulan Ramadan sehingga Ramadan yang akan datang, ataupun kita boleh menjadi istiqamah kepada apabila kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tujuannya adalah supaya kita mencapai matlamat, iaitu meninggal dalam pengakhiran yang baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita beramalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.